Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu faraid dalam pelajaran 6 yang bertajuk Berhimpun Dua Cara Mempusakai. Ustazah harap anda semua dah bersedia kitab di hadapan dan boleh buka kitab faraid muka surat 25. Seorang waris boleh mempusakai dengan dua cara, tetapi tidak boleh seorang waris mempusakai dengan tiga cara. Kerana apa ya? Kerana hanya ada dua cara mempusakai, iaitu fardu dan asabah. Cuba kita ingat kembali, apakah yang dimaksudkan fardu? Apakah pula asabah? Kalau anda semua ingat, fardu adalah senarai yang telah ditetapkan oleh hukum syarak yang kita hafal sewaktu pelajaran darjah 4. Asabah pula kita jumpa sewaktu pelajaran darjah 5. Apa itu asabah? Asabah ia adalah selebihnya. Sama ada orang yang berada di asabah itu boleh dapat banyak ataupun dapat sedikit, ataupun dia boleh langsung tak dapat apa-apa. Itu namanya asabah. Dia mendapat bagi selepas fardu, selepas pembahagian mengikut fardu. Okey, jom kita lihat bagaimanakah contoh yang dikatakan dengan terima pusaka dengan dua cara. Okey, yang pertama, suami juga merupakan anak bapa saudara kepada si mati, iaitu bernikah dengan sepupu. Sebagai suami, beliau boleh mendapat bahagian fardu. Sebagai anak bapa saudara pula, beliau layak mendapat bahagian asabah. Jadi, dia boleh dapat dua-dua cara ini. Yang kedua pula, contoh dengan tiga cara. Seorang waris yang mempusakai dengan tiga cara, tetapi hanya dibenarkan mempusakai melalui dua cara sahaja. Seperti yang dikatakan tadi, waris itu boleh mempusakai dengan dua cara, tetapi tidak boleh dengan tiga cara. Kerana apa? Kerana hanya ada dua cara sahaja untuk mempusakai, iaitu fardu dan asabah. Kan? Jadi, apakah contoh untuk tiga cara ini? Suami kepada si mati juga merupakan anak bapa saudara dan sebagai tuan yang memerdekakan. Okey. Yang pertama, dia dapat sebagai suami, beliau mendapat bahagian fardu. Okey. Yang kedua, sebagai anak bapa saudara, beliau boleh mendapat bahagian asabah. Sebagai tuan yang memerdekakan, beliau terhalang daripada mempusakai oleh kerana siapa? Kerana adanya anak bapa saudara tadi. Okey, jadi dia hanya dapat dua sahaja, sebagai suami dan sebagai anak bapa saudara. Oleh kerana yang ketiga tadi terhalang oleh cara yang kedua. Okey? Okey, jom kita lihat muka surat 26 untuk penyelesaian masalah. Seorang waris mendapat dua cara pusaka, iaitu fardu dan asabah. Di sini terdapat tiga masalah, iaitu yang pertama, suami juga merupakan anak bapa saudara kepada si mati. Yang kedua, suami juga merupakan tuan yang memerdekakan kepada si mati. Yang ketiga, bapa atau datuk yang disertai dengan furuk waris, perempuan sahaja. Okey, apakah furuk waris? Furuk waris ialah anak atau cucu daripada anak lelaki hingga ke bawah.
Okey, untuk hari ini kita akan lihat masalah yang pertama saja dahulu. Seorang mati meninggalkan ibu dan suami yang juga merupakan anak bapa saudara. Okey. Warisnya siapa? Ibu. Ibu mendapat 1/3. Suami dapat 1/2. Juga anak bapa saudara. Suami tu juga anak bapa saudara mendapat asobah. Okey. Berapa asobahnya? Asal masalah 6. Okey, bahagian ibu dapat 2 bahagian daripada 6 2, ibu dapat 2 daripada 6. Suami 1/2 daripada 6 berapa? 3. Okey, suami dapat 3. Selebihnya adalah 1. Macam mana dapat selebihnya tu? Okey, 1 tu dapat 3 campur dengan 2 5. 6 tolak 5 1. Okey, asobah. Asobah tu lebih lah kan. Dah bahagi untuk ibu dengan suami, ada baki 1. Maka 1 itu adalah asobah untuk anak bapa saudara yang juga diterima oleh suami. Jadi suami dapat berapa total? Suami dapat 4 bahagian. Okey. Jadi seluruhan bahagian adalah 6. Pembahagian pusaka bagi masalah yang pertama ini didahulukan kepada bahagian ibu. Ibu sebanyak 2 bahagian dengan cara fardu. Kemudian dibahagikan kepada suami yang juga merupakan anak bapa saudaranya sebanyak 3 bahagian dengan cara fardu, dan ditambah 1 bahagian lagi dengan cara asobah. Jadi keseluruhannya suami mendapat 4 bahagian daripada 6. Ibu dapat 2 daripada 6 bahagian. Okey. Yang suami telah menerima dengan 2 cara pembahagian pusaka, iaitu yang pertama bahagian sebagai suami, yang kedua bahagian sebagai anak kepada bapa saudara. Jadi itulah poin yang kita nak tekankan. Seseorang boleh terima dengan 2 cara. Walaupun dia boleh terima dengan 3 cara, tetapi tetap juga perlu terima dengan 2 cara sahaja. Tidak boleh lebih. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga anak-anak murid Ustazah dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.